Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para penonton yang telah pun menyertai kita dalam siaran langsung segmen Inilah Ceritaku. Ini merupakan segmen pertama kembalinya segmen Inilah Ceritaku ini selepas 3 bulan berehat sebanyak PKP. Kita ambil langkah berjaga-jaga mematuhi SOP MKN. Jadi kita tidak membenarkan tetamu ataupun orang luar datang ke konti. Jadi ini adalah segmen pertama kembalinya Inilah Ceritaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang excited akan segmen ini, marilah kita sama-sama dengarkan dan tonton segmen ini. Jadi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedar, DJ Pak Su tidak dapat bersama dengan kita pada hari ini atas sebab-sebab kesihatan yang tidak dapat diduga. Jadi marilah kita sama-sama doakan agar Pak Su dikurniakan kesihatan dan kesembuhan dengan segera, insya-Allah. Jadi kepada mereka yang baru sahaja discover, baru saja tahu apa itu CTC-FM, kami merupakan satu organisasi yang membekalkan anda konten-konten dan kandungan-kandungan berkaitan dengan forex seperti analisa, news. Kami juga memberikan anda entertainment secara percuma. Jadi bolehlah like page CTC-FM dan platform-platform social media kami yang lain seperti YouTube, Instagram dan Twitter. Jadi kepada mereka yang ingin menonton segmen Inilah Ceritaku yang lalu, kita dah pun sebenarnya masuk ke episod yang ke-128. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, dah 100 lebih pedagang yang kita interview untuk dikongsikan pengalaman dan ceritanya di konti ini. Jadi kalau anda ingin lihat dan tonton 127 episod yang lepas, bolehlah pergi ke YouTube CTC-FM. Anda hanya perlu search CTC Darah FM, di mana kita telah menyediakan satu playlist khas. Di dalam tu ada kesemua episod Inilah Ceritaku yang lalu. Jadi jangan lupa, dah halalang sampai ke YouTube CTC-FM tu, tekan subscribe dan like tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi seperti biasa, sebelum kita mula, kami di CTC-FM ingin menyeru agar kita sama-sama, walaupun kita dah masuk ke fasa PKP yang pemulihan, PKPP, jadi eloklah kalau kita masih lagi mematuhi SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh MKN dan KKM. InsyaAllah by the time kita tamat PKPP ni, kita akan dapat capai sifar COVID-19, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dan dah sampai ke segmen kita, jangan lupa untuk like dan share. Dan pada mereka yang belum like lagi page CTC-FM, tekan like dan boleh tinggalkan komen kalau anda ingin bertanyakan sebarang soalan kepada saya, kepada tetamu kita ataupun generally kepada CTC-FM, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita telah pun disertai oleh rakan-rakan kita dan para follower kita. Jadi terima kasih kepada saudara Faizal Hashim, JD Jamal Derimin, Muhammad Faris, Muhammad Fahmi, kita ada Izhar Amin, Ron Aman Safin, Pak Su syukur Pak Su di rumah, terima kasih, diharapkan berehat dan segera mendapatkan kesembuhan, insya-Allah. Dan kepada Yusri Hassan Basri, Rahim Menetaka, terima kasih kerana menyertai segmen kita pada malam ini. Okey, tak buang masa, eloklah kita berkenalan dengan tetamu kita pada hari ini. Tak lain tak bukan, kalau dalam poster kita letak sebagai Mr. Flaha, nama glamour. Okey. Jadi apa khabar Mr. Flaha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Abang apa khabar? Saya sihat, alhamdulillah. Excited sebenarnya nak mulakan segmen kita pada minggu ini. Jadi Mr. Flaha, ataupun tadi dia bagi tahu dekat saya, elok panggil dia WEK, W-E-K, WEK. Nama mesra Nama manja daripada kecil. Wow Yakov. Wow Yakov. Okey. Muka serius tu Boleh ceritakan sedikit sebanyak macam mana boleh dapat nama WEK tu? Okey, sebelum saya bercerita, sebab ramai yang mungkin tahu saya suka bercerita. Okey. Sebelum kita terlanjur, saya nak mengucapkan terima kasih dekat CTC-FM, especially kepada Wak, pada Boboy sudi menjemput saya ke konti yang serba cantik dan serba sejuk ini. Seleta pula kita tak bawa. Okay, so back to the question. Where datang daripada waktu saya kecil. Dulu saya duduk di UK, Manchester. So nama saya Kamel Azwad bin Abdullah alias Muhammad Noor. Tapi bila mak saya panggil saya Wat, so tapi bila dia manja, tengah-tengah manja, Wat tu jadi nama panggilan yang selalu dipanggil.
Tapi lama-lama dia jadi wet. Tapi bila dia marah dia dah tak ada wet dah. Dia panggil nama penuh. So itu kita faham lah tanda bila dia marah. Tapi originally wet datang daripada Azwat. Azwat. So balik ke Malaysia, pakcik-makcik semua cousin-cousin panggil wet, melekat lah sampai sekarang. Even dalam dunia trading pun rakan-rakan trader pun panggil wet juga. Kebanyakannya yang memang selalu contact dengan saya, dia panggil dia ada nama poyo sikit, Mr. Wet. Oh, okay. Tapi saya selesa dipanggil wet. Okay. Yang Mr. Flaha ni pula? Okay, Mr. Flaha ni dia originally datang daripada roti. Saya dulu berniaga roti. Okay. Jadi nama roti saya Terbang Tinggi. Alright. Okay, dan waktu saya buat roti tu, pada masa yang sama saya buat production house. I see. Jadi production house tu saya namakan sebagai Flaha. Sebab roti ni jualan dia pada orang Melayu. So Okay. saya namalah Terbang Tinggi. Kalau Flaha ni banyak market dia kepada international Oh, punya orang. Flaha as in fly high. Yes. Okay, correct. okay. So Flaha is fly high dalam accent Negro. Negro boleh ke? Black people lah. Black people lah, Native American, African. African, yes. Thank you, bye-bye. Okay. It's okay. So dia bila dia, kalau kita dengar orang rap kan, dia selalu sebut I'm going to make sure you Flaha, something like that. So saya attach dengan nama Flaha tu dan dijadikan brand sampai sekarang lah. Okay, alright. Jadi itu sedikit sebanyak mengenai nama Wet ataupun Mr. Flaha. Jadi saya rasa tanpa kita buang masa, semua orang pun saya rasa sudah sedia maklum, segmen Inilah Ceritaku ni kita kongsikan kepada penonton kita sedikit sebanyak orang kata sudut yang orang biasa tak boleh nampak. Sebab orang kebanyakannya tengok trader forex ni macam kaya ni Mamat ni. Betul. Mamat ni trader ini memang confirm masyuk lah. Tapi kadang-kadang diorang tak nampak sudut-sudut yang macam kesusahan, penderitaan, pengorbanan tu. Jadi segmen ini memberikan ruang especially kepada mereka yang baru saja ingin menceburi ke dalam bidang dagangan forex ni. Jadi saya berikan ruang kepada Wet untuk ceritakan daripada awal bagaimana boleh terjerumus dalam dunia dagangan ni. Ataupun sebagai permulaan, Encik Wet bolehlah berikan introduction secara brief. Dari mana, macam mana boleh kenal awak, macam tu. Okay, baik, insyaAllah. Saya tertarik sebenarnya dengan statement Boboiboy terjerumus. Memang saya terjerumus ke dalam bidang ni pun. Saya rasa kita semua macam tu. Kita semua macam tu. Dan basically terjerumus ni sebabkan ada satu mentality lah yang kita nampak bidang forex ni adalah satu bidang yang fast making money punya bidang. Yes. Saya tak boleh deny benda tu. Betul. Okay, awal-awal saya pun macam tu dan mungkin saya percaya ramai orang baru, especially lepas PKP ni, kita akan nampak satu trend yang orang akan join forex dengan lebih banyak. Okay, sebab apa? Cepat gaya kan. Okay, jadi saya dijemput ke sini untuk saya ceritakan lah basically personally pengalaman saya terlibat dalam bidang forex. Boleh buat? Okay, boleh. Daripada awal, pertama kali saya kenal istilah forex tu 2007. So tahun 2007 ada seorang kawan datang jumpa saya, dia kata jom join forex. Okay, so tapi waktu tu dia ajak saya sebagai seorang trader. Okay. So dia ajak malam tu jugalah, waktu tengah open house tu dia sibuk nak cerita apa yang dia ada. Waktu ni raya lah. Waktu ni raya. Okay. So saya tanya dia, kau buat apa sekarang? Dia kata dia trade forex. Okay, forex. So dia bagi tahu apa benda, dia bagi tahu lah income kawan-kawan dia macam mana. So saya tanya dia balik, income kau macam mana? Kita mesti nak tahu kan. Sebab waktu tu saya agak orang kata bersifat typical lah, being judgmental. Kita menilai kan. Kita tengok dia datang pakai kancil tapi cerita sembang ribu-ribu dolar kan. So kalau kau sembang ribu-ribu dolar, kau at least kau pakai Honda. Betul? Waktu tu menilai biasalah kan. Jadi itu silap saya lah, tapi saya belajar lah banyak kan. Jadi dia cerita kat saya pasal forex, pasal pips, tapi saya tak minat. Saya kata kat dia, kalau aku pump duit boleh, aku letak capital. Saya rasa itu kebanyakan orang yang sebelum join forex. Betul, dia akan sentiasa ke arah nak, dia tak easy nak belajar. easy Yang money. dia tahu dia nak duit dia gemar je. Itu Betul. masalah dia. Okay? Betul. So dia kata belajarlah, susah sama dengan aku kan. So saya kata tak nak. Saya anggap benda tu buang masa lah kan. 2007 waktu tu. Jadi lepas 2013 lebih kurang, saya jumpa dia balik dan saya nampak life dia berubah lah. Okay, so life dia becoming better. Husband and wife, dua-dua kawan saya. Kawan ni maksudnya kawan sekerja ke, kawan sekolah Kawan ke? universiti. Kawan universiti. Waktu saya buat actuarial science dekat UiTM dulu. Okay. So dah habis universiti, kita buat haluan masing-masing kan. So 2007 tu dah habis belajar lah. Waktu tu dah nak habis belajar. Dah nak habis belajar. Okay. So di invite waktu tu lah. Tapi kita tak minat sebab kita nampak macam waktu tu kita tengah buat benda lain yang kita rasa macam aku buat ni lagi bermakna, lagi money making kan.
So kita memang pandang sebelah mata je lah. Memang to be honest, kita pandang sebelah mata. Pelekeh lah orang panggil. Betul. Pelekeh. Tapi bila dah 2013 kita nampak life dia berubah kan. Dia boleh pergi hantar mak ayah dia pergi umrah. Okay. So hidup dia dah mula berubah kan. Daripada tak biasa rasa 4 angka dah rasa 6 angka. Dia punya postage dekat post-post dekat Facebook tu dah nampak very good lah. So kita impress lah kan manusia kan. Manusia macam apa pasal kau dah macam ni. Kita impress. Tapi dia punya tempoh tu quite lama lah. Last jumpa 2007. Okay. Lepas tu untuk dia capai ke arah tu pada tahun 2013. Betul. 2013 saya nampak dia dah sampai ke satu tahap yang memang dalam hati ni jealous ni dia ni. Asyuk kan. So saya wondering lah, kau buat apa kan? So dia kata dia buat forex. Tapi waktu tu dia dah mungkin ada pada tempat yang dah sangat berpengalaman. Jadi kita minta dia ajar. Waktu tu kita berakal nak belajar. So dia keluarkan satu statement. Dia kata kau bayar aku RM10,000 pun aku tak akan ajar dah. Sebab bukan level aku untuk ajar, dia cakap. Saya tak faham maksud dia waktu tu. Tapi saya macam okay, maksudnya mungkin dia dah memang betul-betul manager ke, ataupun mungkin dia dah buka broker sendiri. Saya ingat lah waktu tu kan. So 2014 saya start going in depth untuk lebih kenal forex. Okay, start daripada 2014 akhir 2014. Dan daripada situlah bermulanya kejerumusan saya ke dalam bidang yang ibarat kita nak lintas satu titian yang ada api kiri kanan. Jadi begitulah saya bersedikit. So kira 2013 mula rasa interested, tapi serius, mula jadi serius pada tahun 2014. 2014 end of 2014 dah memang sangat serius lah. Okay, sebelum tu status bekerja sebagai apa? Macam mana? Kali terakhir post saya di Dewan Philharmonic Petronas. Okay. Saya dalam business development punya department. Okay. So tugas saya adalah buat event lah. Kita buat konsert. Dan saya memang actively dalam bidang event since saya grad pun di UiTM course event management. Okay. Particularly dalam creative department. So benda-benda creativity ni saya minat. Okay. Kan? Jadi bila saya habis bekerja dekat Dewan Philharmonic Petronas, saya decide untuk sendiri. Saya tak decide untuk kerja bawah mana-mana orang. Mungkin waktu tu pun ada masalah dengan family. So keadaan membuatkan saya terpaksa stay dengan orang tua saya untuk jaga orang tua. So tapi cantik lah jalan cerita yang Allah dah buatkan tu. Maksudnya banyak perubahan yang saya belajar bila kita kerja sendiri, especially dengan kita punya keyakinan, kita punya tawakal kita. Jadi saya bersyukur bila kalau orang lain kata engkau ni tak ada apa orang kata tak survive sendiri kan. Saya tak kisah pun sebab niat saya buat tu untuk nak jaga kedua orang tu saya. Betul. Jadi tak apalah orang nak cakap macam mana kan, but I learn a lot. Saya belajar banyak daripada apa yang jadi itulah. Betul. Jadi sebabkan benda tu saya mula berniaga roti. Ini selepas berhenti dengan Dewan Philharmonic tu lah? Selepas berhenti. Saya berhenti about 2013 kot. Okay. 2013. Dan baru saya start. Dan saya ada uruskan satu sekolah untuk Al-Quran. So lepas dari fasa tu saya mula start macam bak kata boboy, menjerumuskan diri. Okay. Tapi sebelum kita mula bercakap tentang fasa terjerumus ni, okay, boleh cerita sikit sebanyak tentang bisnes roti yang dijalankan sebab macam menarik Okay, roti tu dinamakan roti pound terbang tinggi. Pun cantik juga jalan cerita Allah. Mungkin boboy akan perasan saya banyak sebab saya saya banyak orang kata cantik jalan cerita ni because I believe in destiny. Allah dah aturkan macam tu. Ini bukan kebetulan, bukannya saya yang ada idea, tak, semua ni cantik aturan Allah. Okay. Jadi cerita roti ni waktu tu ada cousin saya meninggal dekat Terengganu. Ayah saya orang Terengganu. So kita balik ke kampung nak pergi uruskan jenazah semua, and then duduk tepi pantai saya dapat ilham, Allah bagi ilham, cuba kau pergi jumpa makcik kau. Makcik kau ni buat roti pound. So nama roti yang saya buat tu roti pound. Roti pound. Dia ada macam roti pau ke bukan? Bukan, dia macam roti bulat-bulat. Pau pun bulat kan. Tapi dia macam stack dalam satu plastik, ada 11 biji macam tu lah. Kalau orang Terengganu dia tahu roti pound tu. Sebab dia banyak jual tepi-tepi jalan kan. So waktu kecil dulu bila kita balik kampung, roti pound ni memang roti yang kita akan bawa balik ke Seremban. Beli banyak-banyak makanan kereta. So waktu yang saya uruskan jenazah, lepas dah settle uruskan jenazah, dan saya terfikir why not saya bawa roti pound tu bawa balik ke Seremban. Tak payah dah saya nak beli kat Terengganu kan. So daripada situ datanglah hasil untuk marketkan dia bila mana orang mula minta.
So kebetulan saya ada basic dalam marketing. So saya buat market dan pun Allah, dengan izin Allah juga, tak sampai setahun roti tu meletup lah. Maksudnya demand sangat tinggi, demand naik dan kita sampai ke tahap yang kita upah pekerja, kita beli barang yang orang kata untuk buat production lebih besar lah. I see. Kira expand the business lah. Expand the business sampai ke satu tahap yang mungkin waktu tu dah luar kemampuan saya. Okay. Jadi saya decide untuk stop. Dan roti tu stop lebih kurang 2017 kot, 2018. Dan bila roti tu kita stop kan, dan saya decide untuk fokus pada trading. I see. Sebab waktu tu lah turning point saya mula datang. Kira macam start ke arah trading tu ketika masih lagi dalam bisnes roti lah. Betul. I see. Kadang-kadang tengah buat roti, tengah ada uli mata macam ni tengok cat. So bila kita tengok cat tu merah, roti kita tak jadi. Betul. Sebab roti ni dia kena tengok siapa yang buat tu. Kalau mood dia tak okey, dia tak jadi. Betul. Dia panggil bantat. Jadi waktu zaman saya memang orang kata tengah asyik merah kan. So banyak roti tak jadi. Emosi kan. Jadi kita uli pun macam kalau lah ini kepala Trump macam tu lah, macam tu kan. Tapi sebenarnya merupakan satu introduction yang sangat cantik pada dunia dagangan, sebab orang banyak tak faham sebenarnya trading ni merupakan satu perniagaan juga. Correct, betul. Kita berjual beli mata wang. So konsep dia sama juga macam berniaga. Betul. Saya rasa kebanyakan trader baru diorang rasa macam trading ni macam MLM. Betul, correct. Macam di stack. It's not like that. It's a business. Betul. You have to buy and sell. Betul, especially correct. Kalau macam WEC dah ada business, so you understand konsep supply and demand. Betul. Which is very very useful in terms of trading. Betul, correct. Analogi dia macam ni boy. Saya suka guna analogi yang macam kalau kita berniaga burger. Okay. Siapa dalam Malaysia ni yang berniaga burger, hari ni dia terfikir nak berniaga burger, esok dia jutawan? Ada tak peniaga burger kat Malaysia ni yang hari ni dia terfikir nak buat burger, malam ni dia beli roti, dia beli daging, esok dia dah jadi jutawan? Tak ada. Okay, so itu business. Betul. Sama juga dalam trading. Analogi dia gitu. Betul. Sebab kadang-kadang orang tak faham. Orang ingat forex pagi boleh buat $2,000, $3,000, petang boleh buat banyak lagi kan. Sedangkan dia perlukan plan, dia perlukan sistem. Betul. So something like that lah. Itulah penceritaan dia. Jadi saya rasa itu merupakan satu tips atau pesanan yang baik, especially kepada penonton kita yang di kalangan trader-trader baru, juga trader-trader lama boleh menggunakan tips ini untuk kekal konsisten dan istiqamah dalam dagangan forex anda. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum lagi share video ini, share supaya kita dapat kongsikan dengan lebih ramai lagi penonton di luar sana, kepada orang-orang yang mungkin sedang merah, tengah emosi. So kalau kita share video ni, dia tengok dia macam inspirasi untuk comeback. Dia ada motivasi. InsyaAllah. Jadi share dan like video ini. Okay, jadi kita kembali pada WEC. Okay, kali ni kita terus masuk ke dalam fasa mula berdagang forex. Okay, baik, insyaAllah. Jadi pertama kali saya mula berdagang forex, actually to be honest, the capital yang saya guna lebih kurang dalam $100 je. Pertama kali. Okay, memang tak dinafikan dalam masa 2 jam MC lah. Maksudnya memang stop out. Okay. Stop out. So saya try untuk letak $500. Waktu tu masyuk lagi sebab bisnes kan. Dan saya bukan setakat buat bisnes roti, macam-macam bisnes yang saya buat. So memang mewah lah waktu tu. Okay. So duit tak ada masalah. Setakat nak $500,000 memang senang je saya deposit. Tapi yang surprise-nya, the second time saya deposit besar, which is $1,000 tu, kan first time 100. Okay. Second time tu $1,000. Okay. Saya make big money. Extremely big money yang menyebabkan saya rasa macam inilah patutnya aku lahir kena ada MP4 sebelah aku. Sebab saya percaya yang saya ni berbakat sebagai seorang trader yang kan kita biasa dengar statement 95% orang trader gagal kan. Betul, 5% betul. Yang fail. Saya rasa siapa yang buat statement ni sebab dia ni memang tak pernah untung dalam forex, sebab tu dia dengki. Saya punya perasaan waktu tu, sebab saya win besar boy. Daripada $1,000 saya grow jadi $7,000. And this is real account. Untuk second time only trading. Correct. Okay, $7,000 for the next 2 months saya dapat grow jadi $21,000. And saya percaya benda tu duit betul sebab saya withdraw. Tapi saya withdraw part by part lah, sikit-sikit kan. Then saya pelik, kenapa susah sangat forex? Okay, masuk third month duit tu start hilang $2,000. Kita senyum lah, $2,000 je pun apa dah hal, kita buat 30,000 plus kan.
saya tak rasa apa-apa lagi. Sampai saya pendekkan cerita, sampai ke bulan ke-7 saya trade, duit profit semua hilang. Kira Wet tak withdraw langsung duit profit tu sebenarnya? Withdraw, tapi kita masukkan balik. Rolling. Ya, bila floating kita top up. Orang kata ride or die. Sama ada sebab hati ni beggar, tak nak letak SL padan muka kan. So ini bukan tips yang baik tuan-tuan. Okay. Tapi disebabkan benda tu, saya hilang balik semua profit tu. Sebab kita top up, kita top up sampai ke satu tahap, waktu tu dah rasa susah hati ke belum? Belum rasa susah hati sebab duit simpanan banyak lagi. Yang hilang duit profit. Jadi saya buat satu tindakan yang agak tak bijak. Duit simpanan saya mula kacau, tabung haji saya mula kacau, ASB saya mula kacau, duit raya anak saya mula kacau. Ni kalau rumah dengar ni memang mengamuk dia. Orang luar tak tahu ni. Dia tahu. Tapi dia dah faham kan. Okay. So memang semua duit saya kacau sampai ke satu tahap yang saya boleh kata tak ada apa-apa dah. Bila saya kata tak ada apa-apa tu, memang saya maksudkan tak ada apa-apa lah. So mungkin kisah tu nanti saya ceritakan. Tapi apa yang jadi kat saya pada peringkat pertama, bulan pertama kedua saya trade, yang saya win besar tu, saya namakan dia sebagai a gambler's fallacy punya keadaan. Yang mana setiap orang, setiap trader pasti ada permainan rasa tu, yang mana dia tak tahu apa dia buat. Betul. Tapi dia profit. Betul. Okay. Mungkin macam student saya yang saya ajar, bila saya tanya daripada 30 orang lah contohnya, pasti ada 28 ke 29 orang yang kata yes, dia pernah ada masalah tu. Mak Saleh panggil beginner's luck. Correct. Okay. So pada saya keadaan tu jadi sebab kadang-kadang better kita tak tahu daripada kita terlalu banyak tahu. Okay. So bila kita terlalu banyak tahu, kita jadi takut kan. So tapi benda tu bukanlah satu benda yang digalakkan, sebab kita tak tahu pun apa kita buat. So apa yang kita untung tu memang luck je lah. Betul. Jadi kita takut ada unsur-unsur yang tak baik lah. Betul. Dalam tu. Saya rasa perkara ni banyak dibahaskan. Tapi kebanyakan trader lama diorang mengkhususkan kalau kita tahu apa yang kita buat, kalau kita rugi atau profit, itu adalah duit kita yang halal. Tapi kalau kita masuk tu memang macam aku buy lah, untung tak untung, rugi tak rugi, itu dah kira judi, dan judi itu adalah haram. Correct. Betul. Sebelum kita teruskan lagi, tapi saya lupa nak tanya Wek tadi. Kan dah start trading kan? Okay. Macam mana mula-mula belajar trading tu? Okay, first cikgu forex saya, sebelum kita pergi kepada first cikgu, ada saya banyak kawan saya yang saya cakap, kalau kau bayar aku RM10,000 aku tak nak. Dia bagi saya satu link. Boleh kongsi nama dia ke tak boleh? Mungkin tak perlu kot. Kita panggil dia Mr. A lah. So Mr. A ni, Encik A ni, semua nak Mr. lah. Encik A ni dia bagi saya satu link dan dia kata, "Wek, kau belajar link ni. Kau buka je, baca semua e-book dalam ni." So saya pun baca. Tapi macam biasalah, kita tak faham apa yang kita baca. Sebab seorang trader baru, bila kita cerita support and resistance, kita jadi blur. Betul. Kan? Jadi dia bagi saya cuba. Tak boleh juga. Jumpalah lepas 2-3 minggu, jumpa seorang lagi kawan yang baru saya tahu dia pun trader. Dia kata cuba belajar dengan Encik B ni. Okay, so saya pun belajarlah dengan Encik B. Apa perkaitan antara Encik A dengan Encik B? Diorang partner ke? Encik A dengan Encik B tak kenal, saling tak mengenali. Tapi kawan saya ni yang saya lepak minum, dia kata kau cuba belajar dengan Encik B. Encik B ni dekat dengan tempat kau. Jadi saya kata okay, bagi aku nombor kan. So dia ceritalah pasal Encik B ni punya performance. Memang biasalah performance yang kalau dia banyak loss, takkan kita nak pergi belajar dengan dia kan. Betul. Jadi saya pun belajarlah dengan Encik B. Dengan waktu tu, itulah first cikgu forex saya yang rasmi. Encik B ni pun tak boleh bagi tahu nama ya? Saya tak prefer. Saya tak prefer. Okay. Ni semua berlaku pada tahun 2013. Yang ni 2014. 2015 lah. 2015. Okay. Kira waktu yang mula-mula trade yang 100 USD dengan 1000 USD tu memang tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Yang 100 USD tak ada cikgu. Yang 1000 USD ni lepas belajar dengan Cik B ni. I see. Yes. So tak salah kalau saya kata disebabkan tengok Cik B ni lah saya dapat grow macam tu. Tapi itu ialah grow dengan signal dia. Bukan grow dengan ilmu tu. Dia lah benda ni fakta saya ceritakan. So kita tahu signal dengan kita tahu ilmu lain. Two different things. Kita tahu signal, kita hanya win waktu tu. In future kita loss lah. Jadi saya dapat buat banyak tu dengan signal lah. Thanks to Encik B juga lah sebenarnya. Kokok dengar. Encik B harap sedarlah siapa dia Encik B tu. Okay, kalau yang
first tu yang download MT4 semua tu Encik A yang ajar ke Encik A sendiri? yang ajar. Oh, Encik A ajar download MT4. Memang noob habis lah. Memang noob habis. Kau pakai WhatsApp sampai dia tak larat nak layan soalan. Benda paling basic je. Ni macam mana aku nak link account ni dengan komputer? Memang noob lah. Memang tak tahu apa-apa. Boleh share broker apa yang guna waktu tu? First broker saya Mokas. Mokas. Yes. Okay. Alright. Sebab Encik ini pun daripada Mokas. So dia very helpful person lah. Dia tolong semua kan. Dan lepas lama-lama dia kata, okay Wek, sekarang kau cari jalan kau sendiri. So kita faham lah kan? So kita pun cari jalan kita sendiri. Itu yang jumpa Cik B, Cik C, D, E, F, G. Okay, kiranya lepas dah guna signal Encik B, kemudian dah mengalami kerugian. Yes. Okay, kita sambung balik cerita tadi. Okay, selepas jatuh dan rugi sehingga menggunakan duit simpanan, duit tabung haji, yang sememangnya kepada trader di luar sana, jangan buat. Ingat, jangan buat. Okay, selepas itu macam mana Wek bangkit kembali? Saya ambil kesempatan ni untuk cerita satu kisah. Okay. Boleh. The peakest moment saya punya kejatuhan pada tahun 2017 waktu kelahiran anak ketiga saya. I see. Okay. Waktu tu anak ketiga saya baru lahir. Dia lahir pukul 7 petang. Dan saya hilang duit terakhir saya lebih kurang dalam $3,000 lebih dolar. Pukul 9 malam. Ingat tu. So dia kisah ni sadis kan, tapi saya tak naklah bersadisan dekat sini. Jadi apa yang jadi lepas anak saya tu dah keluar dan dah uruskan semua, saya keluar tengok phone, saya nampak chat saya hang. Jadi saya ingatkan macam yelah mungkin internet tengah tak loading kan. Tapi bila dia loading memang betul-betul dah tak ada position. Jadi rupanya semua duit tu dah stop out. Okay, jadi itu adalah kenangan yang paling mengguris hati lah sebenarnya. Sebab waktu tu bila saya MC $3,000 bersamaan dalam $12,000 lebih ringgit, itu adalah duit terakhir dan saya ingat lagi dalam akaun saya hanya ada RM700. ASB tabung haji dah tak ada. Duit raya nak burn. Dan itu adalah duit terakhir yang mana duit itulah nak bayar kereta, duit itulah nak bayar sekolah anak, duit itulah nak bayar makan minum. Dan dalam keadaan anak dah masuk 3 orang waktu tu. Dan isteri saya suri rumah. Isteri saya housewife. Dan waktu tu saya dah tak buat bisnes roti, so tak ada incoming money masuk. Okay, jadi daripada situlah yang takdir menggerakkan saya, Allah gerakkan saya untuk buat kerja-kerja yang memang saya dulu saya fikir saya takkan pernah buat benda ni, tak terfikir nak buat. Antara contohnya saya buat Grab dan saya survive, sangat survive dalam Grab. So dalam Grab tu saya belajar banyak benda. So antara benda yang paling saya rasa saya nak kongsi dengan korang ialah kisah KFC lah kan. So orang macam asyik lah tu kan, duit 700 mampu makan KFC. Betul. Nampak macam asyik, tapi dia ada kisah dia. So back to 2014, ada seorang kawan saya pernah tanya, Wek, kau tahu tak apa KFC yang paling sedap kan? So saya kata tak tahu. Saya pendekkan cerita boy. Dia kata KFC yang paling sedap ialah KFC yang orang belanja makan. Betul. Okay? Sebab waktu tu saya belanja dia makan KFC dalam keadaan yang income dia hanya 100 seminggu. Dia tolong saya dengan sekolah Al-Quran. Jadi saya bayar dia 100 seminggu untuk jaga 2 kelas lah. Jadi setiap kali dia bayar, setiap kali kita habis jaga kelas, kita orang pergi makan. Jadi satu hari saya buat dia makan KFC. Dan waktu tu dia cakap, kau tahu tak KFC apa yang paling sedap? Dia kata KFC yang orang belanja. Saya gelak je lah, saya cakap pula bodoh kau buat ni. Saya tak faham, saya tak get the point. Tapi bila saya buat Grab satu malam tu, saya dapat net bersih profit lebih kurang RM70. Daripada duit tu saya pergi makan KFC seorang-seorang. Memang laro lah waktu tu. Laro sangat. KFC tepi plus tu waktu tu hujan. Jadi hujan ni dia menambahkan suasana tu. Sayu dia tu. Kita rasa boy. Betul. Nasib baik tak menangis. Jadi hujan tu menyebabkan saya rasa macam lagi feel tau. Lagi orang kata, apa nak edit dengan live aku ni? Dulu aku lain. Kenapa sejak aku terjerumus dalam forex ni, live aku berubah? Orang kata forex ni makin kaya kan, cepat buat duit, tapi ini dah aku dah macam kena game kan. So saya dah hampir nak give up waktu tu. Tapi saya fikir balik, salah orang ke aku join forex? No, salah diri kita sendiri. Kita yang pilih untuk nak cepat kaya. Betul. Okay, so kejadian tu mengajar saya untuk apa-apa kau buat lepas ni, kalau kau berjaya mana sekalipun, jangan lupa yang macam mana kau susah dulu. Because why? Bila kita ingat kita susah, itulah sebenar-benar syukur. Dan bila kita faham konsep syukur ataupun konsep grateful tu, itulah bagi saya kejayaan dalam forex. Kenapa? Kita faham konsep syukur, kita takkan letak lot gila-gila. Betul. Because why? Kita tahu dapat sikit pun bersyukur. Gitulah
kisah-kisah yang banyak mengajar saya untuk stay dalam bidang forex. Saya rasa itu satu perspektif yang unik. Macam of course lah, trader di luar sana masing-masing ada pendapat masing-masing. Betul. Masing-masing ada kisah masing-masing. Betul. Tapi kisah daripada WAC ni merupakan satu perspektif yang kalau orang di luar sana, trader-trader boleh put into your mind, bayangkan anda berada dalam situasi itu. Jangan tamak, jangan sesuka hati. Betul. Masuk, choose to be grateful. Betul. Untuk bersyukur. Okay? Betul. Okay, sekarang kita bacakan sedikit sebanyak komen yang kita ada dekat ruangan Ada live komen. kita. Kita ada saudara Izhar Amin, katanya tak cukup kalau sejam je interview. Kenal ke Izhar Amin? Belum personal lagi, tunggu dia balik. Okay, kita ada saudara Yukimura Trader. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada saudara Captain Nemo, katanya idola Mr. Wack. Masya Allah. Terima kasih. Nur Faizuddin, suka dengar cerita-cerita perkongsian Wack. Raiza Izwa katanya audio ni memang slow sikit ke? Kepada Raiza, kalau boleh komen adakah audio dah okey, kita dah kuatkan sikit. Alright. Sabri Said kata salam Cikgu Third Eye. Cikgu Third Eye? Boleh cerita sikit sebanyak Third Eye? Okay, actually Third Eye ni adalah satu program yang saya dirikan khas untuk dia program bersilibus lah, mentorship kita panggil, program mentorship, yang mana kita guide trader yang baru untuk faham kaedah baca market. Jadi dia pada saya dia agak berbeza sebab saya pegang pada pendekatan mentorship. Bila saya sebut mentorship, dia satu program bimbingan berterusan. Dia bukannya kita buat kelas 2 jam, orang datang belajar, orang balik, orang trade sendiri. Jadi kaedah yang saya gunakan lain sebab pegangan saya forex ni dia macam kita baby belajar kan bertahun, boleh pandai cakap, boleh berjalan, dia berperingkat. Macam tu juga dengan forex trading. So dia tak boleh jadi kalau 2 jam 3 jam punya kelas, 1 bulan punya kelas, tahu satu teknik. Pada saya lah, ini pendapat pribadi saya tak percaya forex macam tu. Betul. It must be done in many ways. Maksudnya banyak kita kena faham kaedah tu. Jadi saya simpulkan semua tu ikut pengalaman saya belajar dan pengalaman saya kemerah-merahan. Saya jadikan dia satu modul yang dinamakan sebagai The Third Eye. So The Third Eye ni basically satu program yang bila kita tengok chart, kita tahu apa market tengah buat. Jadi kita tahu bila nak entry, bila jangan entry, kat mana nak entry, kat mana kalau nak cut loss, something like that lah. Kira Third Eye tu merupakan satu metafor untuk melihat market lah. Correct. I see. Betul. Exactly. Okay. Mari kita kembali kepada cerita tadi. Jom. Okay, setelah di dalam hujan memakan KFC dalam suasana yang sayu. Okay, selepas itu. Okay, waktu saya makan tu, saya pilih tempat yang paling belakang sebab waktu tu saya sangat lapar. Seharian saya tak makan. To be honest, seharian daripada pagi saya keluar dari Seremban, hantar orang sana sini, lepas tu balik makan dapat RM80 je. Waktu saya makan tu saya rasa macam saya tak nak tengok orang lain, saya tak nak orang lain tengok saya makan. Jadi saya pilih tempat paling belakang sekali. Okay, sebab saya dah lapar sangat kan. Tapi makanan pun tak mewah, kita beli dinner plate, snack plate je yang ada 2 ketul ayam tu. Kan, jadi waktu saya makan tu, tapi mata saya tertumpu dekat belakang KFC tu. Okay, jadi waktu saya tengah berseorangan tu lah datangnya satu orang kata turning point lah, saya anggap dia sebagai turning point lah, yang mana turning point ni buat saya rasa macam kau kena stop dalam keadaan macam ni. Okay. Sebab dulu kau tak macam ni, tapi sekarang engkau dah more orang kata melampau kan. Maksudnya kita tahu kita tak profit, kita duk masuk position, so it must, orang kata you must change. Jadi antara turning point yang mengubah hidup saya adalah pada saat tu. Okay, saya tak ada benda mistik pun sebenarnya, tapi ialah hujan tu, suasana waktu tu memang dia buat saya berfikir seorang yang stop, kau dah berjudi banyak sangat. Okay, so it must be stop dan cari knowledge. Okay, so daripada situ saya start balik, tak masuk dah position. Waktu tu pun tak adalah masuk position besar, banyak demo kan, tapi demo pun saya stop. Okay. Ya, sebab saya rasa tak boleh, kita dah makin loss. Bila kita loss, kita masuk lagi market, kita sebenarnya bagi peluang dekat, kita kenyangkan perut ikan je sebenarnya, jerung kan. So it's not a good decision untuk kita masuk market dalam keadaan kita loss. Jadi waktu tu demo pun saya stop, saya fokus pada family. Okay, dan bila waktu belajar tu, yang waktu saya tengah buat Grab tu, balik malam, anak-anak dah tidur, saya mandi, saya solat, saya buka chat, but without knowing anything apa yang saya tengok. So that was a big mistake sebenarnya. Okay, so bila saya ubah, saya mula start pay attention ke anak-anak, itu perubahan dia. Jadi baru saya faham yang
okay, now baru orang cakap family tu penting kan. So saya mungkin agak dungu sikit sebab lambat. But at least I reach to that point lah. Dan kadang-kadang kita fikir apa lagi ilmu yang kita tak ada kan. Kadang-kadang mungkin sebenarnya ilmu kita dah banyak sebagai seorang trader, tapi benda-benda macam ni lah yang kita terlepas pandang, especially family, isteri, mak ayah kan. So itulah dia macam dakwah lah. tak, tapi betul. Betul. It's not surprising sebenarnya. Saya rasa ramai juga trader yang pernah datang ke konti ni, mereka berkongsikan pendapat yang sama. Sebenarnya bila kita terlalu fokus pada chart, mengejar duit, dia sebenarnya Allah nak berikan kita pengajaran. Betul. Kerana family tu lebih penting. Dan bila kita care what's more important, dekat situ barulah akan ada jalan yang muncul. Betul. Dia jalan tu memang dari arah yang orang kata apa, biar betul lah macam ni je ke. Dia macam ni tau boy, macam sekejap dia dah asal dulu aku terkejar-kejar nak buy. Something like that. Alright. Miracle lah. Okay, so bila dah start pay attention to your kids, your family, so lepas tu Wek ambil approach yang macam mana pula kepada trade? Ke lepas tu macam rehat beberapa bulan dulu ke macam mana? Okay, to be honest, waktu saya dah start sedar yang orang kata I should pay attention to my kids, saya dah dalam keadaan yang saya dah tak nak belajar dah. Sebab saya dah banyak sangat orang saya pergi belajar. Pergi ke Penang, saya pergi merata lah saya berjalan belajar kan. Kadang-kadang saya cari kawan, jom teman aku, paksa dia trade juga. So ni antara mangsa dia lah yang saya paksa ikut saya kan. Tapi don't give up. So saya seorang-seorang balik kan. Okay, cantik, kena tinggal. So saya tak give up. Saya pun tak tahu kenapa saya tak give up. Sedangkan waktu UiTM dulu kelas selalu tak pergi kan. Tapi yang ni memang rajin sangat cari ilmu. Saya tak faham kenapa. Mungkin sebab duit kot kan. Jadi kita masih lagi rasa kuat untuk survive, untuk struggle dalam bidang ni. Dan pada waktu itulah yang saya buka balik buku-buku yang saya pernah belajar. Kan waktu tu saya decide saya dah tak nak tambah ilmu dah. Tapi rupanya benda tu dah ada dalam kepala saya. Tapi disebabkan saya terlalu fokus pada generating money, generating profit. Itu silap dia. Okay, so bila fokus tu hanya pada duit, dia akan jadi ilmu kau sebanyak lautan pun tapi kau tak akan dapat merasa profit. Kat situ pula baru saya belajar yang kalimah yang ayah saya ajar kat saya, bila kita kejar dunia, akhirat tinggalkan kita. So bila kita kejar akhirat, dunia akan kejar kita balik. So I learn a lot from benda tu lah. Especially daripada kalimah tu lah. So sejak daripada tu saya start untuk mula slowly, orang kata tak taksub dengan dunia, tak taksub dengan mewah. Dulu mewah-mewah yang saya pernah pakai dulu, slowly dah tak ada rasa, hilang, tak sedih. So waktu tu things are getting better lah waktu tu. Kira antara sifu-sifu yang Wek pernah refer dulu, kira macam bercampur-campur teknik ke macam Wek stick to one teknik tapi berbagai-bagai sifu? Campur, yes. Kira macam try ni tak kena, nak try yang lain pula. Definitely. Kira boleh anggarkan berapa ramai sifu ataupun rakan-rakan yang Wek cuba untuk try teknik orang? Okay, walaupun dia rakan, tapi bila dia bagi saya ilmu, saya anggap dia sifu juga lah. Saja kita kira sebagai sifu lah. Saya rasa 30 lebih ada kot orang yang saya pergi belajar. 30 sebelum jumpa yang betul-betul Wek pakai sekarang? Yes, sebelum saya jumpa third eye. Okay, jadi kadang-kadang orang tanya third eye tu apa. Paling mudah kadang-kadang bila saya bukan malas, kadang-kadang sebab kita penat nak explain tu panjang. Jadi kita kata ini adalah jawapan Poyo dia, ini adalah himpunan daripada 30 ke 40 orang guru yang saya himpunkan jadi third eye. Tapi that's the fact. Betul. Kalau tak jumpa 30 ke 40 orang cikgu yang mengajar saya ni, saya tak akan dapat hasilkan benda tu. I see. So the combination of banyak ilmu, tapi dia bukan banyak teknik. Itu ada beza. Dia combination of banyak ilmu menghasilkan satu kaedah. Saya tak pernah kata third eye is a technique, tak. Third eye is a kaedah, methodology. So itulah third eye. Dengar tu tuan-tuan dan puan-puan, 30 sifu yang dicari. Jadi pada mereka di luar sana yang baru try satu signal provider dah komplain, kenapa loss ni? Jadi tepuk dada, tanya selera. Di manakah 30 sifu anda sebelum anda ingin betul-betul nikmati profit dalam dagangan forex? Itu pun 30 belum tentu 100% profit. Loss kan? SL lagi kan? Okay, kira third eye ni memang Wek establish sendiri ke ataupun dengan satu-satu sifu? Establish sendiri. Ini memang branding sendiri, syllabus yang disusun sendiri.
apa yang perlu diajar, apa yang tak perlu bagi trader baru tahu, orang kata belum masa lagi. Semua penyusunan tu saya buat sendirilah. Dan ada juga macam orang yang selalu dengan saya, Faris. So Faris dia akan backtest apa yang saya dah buat, dan bila saya tengok dia pun dah start generating money, dan saya tahu ini adalah syllabus yang sangat, orang kata bukan mudah, tak ada apa yang mudah pun dalam dunia, tapi easily understand. Sebenarnya tak, dia bila dia tak complain, aku tak faham lah apa kau ajar, dia tak pernah cakap macam tu kat saya, jadi saya anggap okey lah, aku boleh ngajar kau dan kau you make money by this kaedah, alhamdulillah lah. Okey, jadi satu macam saya nak tahu, kira kebanyakan trader ataupun kira macam Sifu yang saya jumpa yang diorang form diorang punya syllabus, kira diorang sebenarnya collaborate dengan the previous Sifu. Okay. So kira untuk third eye ni WAC memang tak ada macam saya jumpa Sifu ni, lepas tu Sifu ni bagi saya satu ilmu ni dan saya kembangkan dia menjadi third eye. Faham, tak ada. Tak ada. Memang one day WAC duduk dan tengok balik chart tu semua tu WAC come up with the third eye. Exactly. Wow. Tak ada collaboration, tak ada apa. Memang ideas lah. Dia sebenarnya ideas yang yalah macam saya cakap tadi, Allah bagi, saya terfikir dan saya nampak okey bila market buat macam ni apa jadi dan kita faham, dan saya tulis balik. Asalnya saya tulis buku. Okey. Tapi 6 muka surat dia. Lepas tu dia terkandas sebab saya baru sedar aku tak boleh tulis buku. So saya tulis syllabus dan dia lagi ni, dan bila saya mula orang kata apa, saya tak war-warkan pun, saya buat kelas secara open, tapi orang tanya macam mana kalau nak belajar. Jadi that was the first idea, macam mana third ni boleh berkembang. Sebab orang tanya, dan saya tak pandai nak promote. Masuklah kelas saya, nanti dapat profit 89% contohnya. Jadi bila diorang tanya, saya baik pulih syllabus tu. I see. Jadi daripada awal-awalnya memang agak padat lah. Jadi saya cuba looskan, tapi yang penting point tu sampai. Jadi alhamdulillah lah, dia masih dalam developing stage. Okay. Kita doakan moga benda ni mudah difahami oleh ramai orang lah. Bila tu third eye di establish? Kita start first yang saya ambil orang untuk belajar secara official bulan 7 2019. Memang baru. Waktu tu pun saya baru buat Facebook Flaha FX tu. Sebelum tu saya bergerak bawah nama saya sendirilah, Kamil Azwar Abdullah. So saya establish Facebook Flaha 2019 Jun. Sebulan lepas tu dah ada orang tanya macam ni nak belajar. Saya tak pernah terfikir pun nak ke arah tu sebenarnya, ke arah education. Saya tak pernah terfikir. Tapi jalan cerita tu dah disusun. Bila orang tanya, lepas orang kawan dia pula, lepas tu orang lain daripada Sabah, daripada Australia belajar. So kita rasa Australia macam tapi Malayman lah. Malaysians tapi duduk Australia lah. Tapi kita rasa macam benda ni kalau orang faham, memang and they generate profit, alhamdulillah. So saya rasa macam bukan ilmu tipu lah, bukan ilmu scam. So they appreciate benda tu dan they faham, dan saya berani lah. Kalau kata orang tak profit, saya tak berani nak war-warkan pun. Lebih confident lah. Lebih confident. Saya ada rasa kekuatan, especially bila student ataupun bukan student ke, orang-orang yang randomly post kat Facebook, share, dia ikut entry dan dia profit, dan saya jadi lagi bersemangat nak orang kata kembangkan lagi. Macam tu lah. I see. Okay. Di establish Jun 2019, tapi web betul-betul guna kira cara trade berdasarkan third eye ni sebelum tu lagi lah. Betul. 2018 to be exact. 2018. Early 2018. So boleh kata 2018 ni sebenarnya bermulanya kembali career dagangan web kembali naik lah. Macam comeback lah. Macam comeback lah. Tapi waktu tu tak keluar. Maksudnya tak publicly announce. I see. Saya masih trade sendiri waktu tu sebab saya seorang-seorang kan, dan saya bukan sejenis yang orang kata apa bercampur orang. Mungkin sebab saya fokus pada family kan. Jadi saya fikir macam mana aku nak kenal ramai trader So saya buat je lah Facebook untuk Flaha FX kan. Jadi baru saya kenal beramai lah trader-trader yang betul. Macam contohnya Izhar kan, Wan, banyak lah yang saya kenal daripada Facebook. Trader Malaysia ni mesra correct. Jadi benda tu kadang-kadang kita tak kenal, tapi cara dia komen tu macam macam orang kampung kan. Jadi betul. kita pun jadi orang macam aku pun orang kampung kau juga. Macam tu. Jadi kalau boleh saya selit jap, itu sebenarnya antara matlamat kami di CTC FM lah. Kami ingin create satu community supaya kita dapat membantu trader-trader di antara kita, dan pada mereka yang baru saja nak start trade. Kita nak pentingkan orang kata sikap berkomuniti ni supaya kita tak nak ada orang di luar sana kena tipu. Betul. Kena scam. So dapatkan kesahihan di antara kita dalam satu community. Betul. At least kita bertanya kan. Betul.
Okay, saya ada satu soalan untuk Wack. Okay, tadi kita cakap pasal comeback kan. Okay, the first time Wack profit kembali lepas kejatuhan tu, apa perasaan dia? Dia waktu profit tu dia tak ada perasaan, to be honest boy. Tapi perasaan tu best dia ambil masa lama bila kita sedar yang kita consistent. Itu keyword dia. Betul. Okay. Kalau kita profit sekali kita buat $1,000, tapi kalau esok kita dah tak boleh buat $1,000, that is not valuable pada saya. Jadi saya sangat pentingkan konsisten biarpun $10 sehari. Betul. Jadi itu satu ilmu mindset yang ada dalam Third Eye, yang mana saya ajar alumni untuk walaupun $10, you should be happy enough kalau you boleh buat hari-hari $10. Betul. Because why? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Betul. Kadang-kadang kita kejar $1,000 per week, tapi at the end of the month kita akan hilang $1,000. Tapi kalau kita kata $10 close, jangan trade, $10 esok close, $10 close, at the end of the month you akan dapat $200 untuk 20 hari. Mana lagi elok, $200 profit ataupun $1,000 loss? Betul. So itu adalah mindset yang simple, tapi tak ramai orang nak. Kenapa? Niat asal you tu buat forex. Kenapa? Kalau selagi you tak ubah niat you, selagi tu you tak akan boleh nampak jalan dalam forex. Because why? Basic benda tu niat je. Betul. Orang akan cakap, mulut akan cakap tak, aku memang dah tak nak cepat kaya, aku faham dah permainan forex ni, aku faham dia punya game. Tapi kalau lot you pun tak berpadanan dengan you punya capital, itu bukti paling nyata yang you tak faham lagi. You memang nak cepat kaya. Simple as that. Same as business lah. Betul, kalau kita buka kedai makan, hari ni kita untung, waktu cakap esok lusa lah, taklah pun nak datang makan, aku dah ada untung hari ni. Betul. So esok lusa dia pun lambat buka kedai. Betul. Orang judge, orang tengok, orang kata macam ni lah berniaga kan. Semalam beria buka promote, hari ni tak buka kedai, esok tak buka kedai, sebab dah dapat profit semalam. Macam tu lah. Jadi kita nak konsistensi. Itu paling penting dalam forex. Ada pentingnya kepada mereka yang di luar sana ingin menceburi bidang forex ni, sedar yang forex ni bukannya macam nombor ekor. Betul, one correct. time. You have to correctly plan apa yang you nak sebenarnya. Betul. Especially when it comes to spending money kan. Betul, exactly. Alright. So bila Wack dah sedar yang Wack finally reach that consistent, how do you feel? Macam mana Wack? Saya rasa rebound. Reborn To be honest, saya rasa rebound. Okay. Boy, to be honest, saya orang kata in deep trouble lah waktu saya tak jumpa jalan tu. Sampai ke tahap yang saya rasa macam aku ni boleh ke jaga anak-anak aku kan. Dia ada sampai ke satu tahap yang kita rasa macam patut ke aku hidup. So some sort of ideas yang datang dalam kepala. Bab agama, kita petikaikan benda tu. Kita solat, tapi kenapa Allah tak bagi kita rezeki? So those things are benda yang memang halus lah. Jadi benda tu jadi kat saya, to be honest memang jadi. Dan banyaklah isteri saya banyak support saya. Isteri saya, dia nampak saya rugi, tapi dia tak pernah orang kata waktu tu lah demand nak pergi berjalan, tak. Dia faham. Bila tengok muka monyok je, merah je, dia tak akan tanya apa-apa. In fact dia jaga anak-anak dan dia tak bagi anak-anak kacau saya. Jadi benda-benda tu, penangan forex ni dia boleh buat orang sampai ke macam tu. Betul. Itu belum cerita yang orang-orang yang PM cerita pasal memang dah berapa kali masuk hospital sebab dah tak rasa macam tak ada daya nak hidup. Okay, dan dia minta bantuan, tapi kita tahu benda ni tak ada siapa boleh tolong. Okay, melainkan kita stop, kita belajar, and then kita start balik slow-slow dengan bimbingan. Betul. Untuk orang yang dah putus harap. Jadi kalau Boboy tanya saya apa perasaan saya rasa hidup semula. Yes, after saya umur saya 33 tahun. Dan waktu tu saya rasa macam berpuluh tahun macam 20 tahun lebih saya hidup tu tak ada makna, hilang semua benda. Sampailah yang saya dapat konsistensi tu, saya rasa macam rebound. So the one word yang sesuai untuk jawab soalan Boboy is rebound. It's macam yes, I'm alive. Saya rasa ramai trader nakkan perasaan tu ya. Correct. Betul. Dan itulah yang saya nak buat. Walaupun bunyi dia macam agak bombastic, kau nak rebound kan ramai orang, but dalam data air itulah yang saya buat. Kadang-kadang sampai ke satu tahap saya minta trader buat surat aku janji, ataupun buat macam aku janjilah, you akan ubah ni, kita dia ada mandram. Sebab kita nak rebound, kita nak orang dah jangan trade cara lama, you are now guna cara yang baru dan fokus pada benda ni, something like that. Alright. Okay, so
soalan yang saya rasa basic kita tanya semua kita Silakan. punya tetamu. Inilah ceritaku. Okay, kalau nak share satu momen yang tak boleh dilupakan selain daripada yang Wack dah cerita dalam perkongsian kita dalam 50 minit yang lepas ni, ada tak satu momen yang Wack takkan lupa sepanjang Wack terlibat dalam dunia dagangan forex? Momen tu momen yang manis ke yang tak manis? Boleh, you can pick either one. Anything. Okay. Lebih daripada satu pun tak apa. Okay. Paling manis ialah bila saya boleh hadiahkan itu tak manis sangat. Cik manis lagi Tapi lah. kita nak tahu tu macam menarik ni, boleh hadiahkan? Okay, bila saya boleh hadiahkan ayah saya apa yang dia nak lah. Okay, waktu tu adalah waktu yang saya memang make money lah. Okay. So bila saya dapat, dia kata, "Weh, rumah papa kalau pasang aircon best juga." Jadi saya pasangkan aircon. TV rumah papa ni dia TV kotak lama lah, weh. Dia dah bagi macam tu kan. Jadi saya pergi kedai terus saya swipe, nah bah TV. Bukan saya bagi, orang hantar style sikit. Dah banyak jadi TV datang. So saya rasa as a son, saya rasa macam bangga dapat buat macam tu. And then saya dapat hantar mak mertua saya pergi umrah, dan saya rasa macam itu je lah yang saya nak dalam hidup ni pun. Saya tak pernah nak impikan benda-benda yang selalu kita tengok, flash lifestyle. Kalau Boboy pernah dengar dalam Instagram yang jenis apa, 70,000 cash atas meja, ada laptop, ada awek terbaring atas laptop. Itu bukan lifestyle yang saya pernah idamkan. Tak ada, no such thing. Minta tiba-tiba diuji pula ni kan. Aku ni mulut masing juga kan. Datang pula. Tapi flash lifestyle tu actually benda yang memang perangkat ramai orang. Betul, lah. Okay? betul. So saya memang minta doa sangat-sangat supaya saya tak, walaupun saya dah berjaya nanti ke sekarang ke, saya minta supaya dijauhkan daripada ujian tu. Sebab kita takut kalau kita dah terlibat dalam lifestyle macam tu, bagi 10,000 tak cukup, 20,000 tak cukup, 30,000 tak cukup. And so paling manis itulah, dua itulah bagi mak mertua saya pergi umrah, dan ayah saya barang-barang yang dia nak guna lah. It's actually more meaningful kan? More meaningful because it's all about value. Yes. Duit tu tak ada pun, tapi bila kita boleh bagi dan adik-beradik lain kita tak bagi, so kita rasa macam ayah kita tahu kita tak kerja, adik-beradik lain kerja. Betul. Tapi yang tak kerja ni pula yang bagi aku ni kan. So kita rasa best lah. Compared to macam flash lifestyle tu, saya rasa saya pernah juga tanya beberapa orang yang diorang pernah melalui kehidupan yang macam tu. They felt that at one point it's all meaningless. Betul. Paling pun boleh tunjuk Instagram, we got a few likes, lepas Betul. tu it all ends there. Tapi kalau kita dapat gembirakan hati orang, it takes for a long time. Betul. kepada kita. Saya memang sangat suka pegang pada konsep kita hidup kita ni untuk bagi manfaat dekat orang. Betul. Alright, so bila kita amalkan benda tu, kebaikan tu Allah akan bagi balik. Sebab kita tak boleh expect kebaikan tu orang bagi kita. Betul. Bahaya. Because why? Yang maha memberi Allah, yang maha bagi rezeki, razak Allah. So kalau kita rasa macam kita buat something expecting in return daripada sama, itu bahaya. Betul. Jadi saya suka untuk ingatkan diri saya, jangan expect daripada orang. Kalau orang tu tak boleh buat, jangan kecewa. Betul. Sebab yang bagi semua daripada Allah lah. Alright, kita actually dah masuk 10 minit yang terakhir. It's already 9:53 PM. I see. Okay, so kita bagi ruang ni kepada Wack kalau ada nak promote apa-apa ataupun kata-kata terakhir ke. Okay, saya nak ambil peluang di CTC-FM, nak bagi wish sikit lah. Especially for those yang masih tak jumpa jalan lah. Sebab saya rasa, yelah saya tak ada kat tempat korang kan, tapi jangan risau. Sebab apa yang korang rasa, ataupun yang for those yang lost ni, ataupun yang masih mencari jalan, yang win kita tak nak cerita lah sebab dah berjaya kan. Tapi untuk yang masih lagi belum jumpa jalan ni, one keyword, dalam surah Al-Insyirah ada satu ayat disebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maksudnya setiap kesusahan pasti ada kesenangan. Okay, so just have faith, yakin yang benda yang susah yang kita tengah rasa dulu ataupun sekarang, dia pasti, kalau Allah dah kata pasti, itu janji Allah. So jangan risau, jangan rasa lost, jangan rasa sesat. You are not alone lah, senang cerita. Okay, jangan ingat yang korang je sakit, sebenarnya ramai lagi sakit. Tapi kalau kita share, keep on sharing, then it might reduce the burden lah. Okay, so keep on sharing lah, cari kawan, cari partner, jangan duduk sorang-sorang kan. Dan cubalah cari jalan yang terbaik. Dan ada satu lagi sebenarnya Boboy, yang saya nak bukan announce lah, tapi saya dah tulis dalam post tadi. Yang insyaAllah tak lama lagi saya akan lancarkan satu program yang kita panggil The Apprentice. So The Apprentice is actually about a program yang
saya nak alumni yang pernah belajar dengan saya mengajar orang. Okay, tapi pada masa yang sama anda monitoring saya. Jadi kenapa saya buat macam ni? Sebab I love to develop people. Okay, mungkin saya dah dekat satu tahap yang saya rasa okay, I'm well developed, insyaAllah. So saya nak orang lain develop orang lain. Kenapa? Bila diorang develop orang lain, at the same time diorang dah start bagi manfaat kat orang. Betul. Dan pada masa yang sama diorang dah tak tengok chat banyak sangat. Sebab sibuk nak share ilmu dengan orang kan. So, and paling penting, kalau sesiapa yang join program yang baru ni, dia akan ada mentor yang jaga dia. Okay, sebab saya nak kurangkan possibilities yang mana bila orang masuk, bila dia nak tanya soalan, dia tak tahu nak tanya kat siapa. Betul. Sebab itu senario paling biasa dalam Malaysia. So saya nak I'm trying my best untuk reducekan senario tu lah. So sebab tu wujudnya idea The Apprentice, supaya yang baru masa ni dia akan ada mentor yang akan guide dia punya trading activities, tapi bawah pemantauan saya. Jadi saya sendiri pun akan guide, dan mentor-mentor kecil lah, kita panggil mentor-mentor kecil, akan mula mengajar. So semua orang dapat benefit. So something like that. So insyaAllah program tu akan di-announce by August, insyaAllah. Macam mana kita nak reach kalau berminat dengan program The Apprentice ni? Kita memang kita Fly Effects punya channel hanya ada hanya ada 2 saja. Okay. Facebook dengan Telegram. Kita tak ada apa-apa private, kita tak ada apa-apa group group Telegram, tak ada. Kita hanya ada channel Telegram, dan kita ada Facebook personal saya lah, Fly Effect, dan private group untuk alumni The Third Eye. So semua alumni saya kumpulkan dalam satu group supaya perbincangan tu jadi terfokus. Jadi kita tak ada open group. Sebab ramai yang tanya, ada tak group yang boleh join bagi signal? Tak ada, saya tak buat semua tu. Signal saya pun kalau okay. So jadi kalau sesiapa yang berminat untuk sertai, bolehlah terus hubungi dekat Flaha FX punya Facebook. Facebook Flaha FX, boleh follow saya. Sekarang dah tukar nama baru, Mr. Flaha. Mr. Flaha. Okay, yang agak-agak nampak ada orang cacah nak terbang tu, yang tak berambut tu, itulah Facebook saya. Boleh follow, boleh klik follow, dan tengoklah apa yang cerita-cerita yang saya sajikan. Jadi bolehlah search Facebook Mr. Flaha, F-L-A-H-A-A. Alright. Okay, so sekarang kita dah sampai ke 9.57 malam. So Wek ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup segmen hari ni? Kata-kata terakhir, make a wise decision. Okay, jangan pernah give up. Okay, jangan menyesal terjerumus ke dalam bidang forex, sebab jerumusan inilah jerumusan yang termanis yang akan jadi kenangan sampai bila-bila. Semoga anda berjaya, kita semua berjaya, dan mampu menyumbang kepada ibu bapa, agama dan tanah air Aceh. Dia macam moto apa. Itu satu rumusan yang tepat. Okay, terima kasih kepada Wek ataupun Mr. Flaha kerana sertai kita dalam segmen Inilah Ceritaku. Saya rasa ini satu segmen comeback. Tetamu yang perfect untuk comeback segmen Inilah Ceritaku kita. Jadi diharapkan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu pengajaran daripada perkongsian Encik Wek. Jadi kalau kepada mereka yang baru sertai, baru masuk pada live kita, mungkin nak tengok balik, jangan risau, kita tak delete live ni, boleh tengok balik ataupun boleh pergi ke YouTube, kita akan upload semula untuk anda tonton semula. Okay, jadi terima kasih Encik Wek. Terima kasih Boboy. Lepas ni boleh sambung makan kat luar. Okay, jadi kita tutup dulu segmen kita. Selepas ini kita akan kembali dengan segmen Tanya Dr. Forex, di mana kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut Elite Wave bersama Dr. Forex. Jadi jumpa anda 10.30 malam di platform yang sama, Facebook Citi CFM. Jadi itu saja segmen kita. Jika ada sebarang kesilapan, harap dimaafkan. Sebarang kebaikan itu datang daripada Tuhan, kesilapan itu daripada keburukan kami sendiri. Okey, jadi terima kasih dan bye-bye. Assalamualaikum.